Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada semua ibu bapa ke sesi Dibat Urus bersama ibu bapa dan juga penjaga berkaitan dengan pembukaan sekolah Sungai Talam. Okey, jadi minta maaf. Yang pertama sekali kami pihak sekolah minta maaf kepada ibu bapa sebab mengganggu waktu rehat tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Tuan Guru Besar untuk memulakan sesi taklimat Dibat Urus bersama ibu bapa dan juga penjaga berkaitan dengan pembukaan sekolah pada 25 Oktober 2021 bagi tahap 1 dan 1 November 2021 untuk tahap 2. Okey, sebelum kita memulakan tu, saya minta kerjasama daripada ibu bapa untuk mutekan mic tu supaya sama-sama kita boleh dengar dan fahami taklimat ini. Okey, jadi saya jemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan taklimat. Terima kasih Cikgu Nizam selaku pengurusi majlis. Bagi memulakan sesi taklimat pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati barisan pentadbir, barisan guru penekanan SK Sungai Talam, yang saya hormati YDP PIBG Dr. Nur Azhar, guru-guru seterusnya, ibu bapa yang saya kasih sekalian, salam perkenalan ya. Untuk makluman tuan-tuan, saya kenalkan diri dulu lah ya. Saya Cikgu Safrul Kamalizam bin Safa. Ya, sebelum ini bertugas di SK Sri Layang, Genting Island. Ya, lebih kurang 2 tahun 2 bulan di sana. Dan Alhamdulillah pada 2009 pada tahun ini saya dapat balik semula ke Kuantan dan ditugaskan di SK Sungai Talam. Semoga di majlis sesi Dibat Urus bersama bapa ni kita sama-sama lah ya dapat bekerjasama ya, dan saya membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya ketika saya membentangkan nanti tentang tata cara pembukaan sekolah. Ya. Terlebih dahulu saya memohon maaf lah kepada semua ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan kerana terpaksa buat sesi Dibat Urus pada waktu malam ini. Ya, sebab kami memikirkan mungkin ada ibu bapa yang bekerja pada hari Sabtu. Jadi Alhamdulillah pada malam ini saya lihat ada partisipan lebih kurang 304 orang ya, ibu bapa, dan mudah-mudahan segala penerangan pada malam ini dapat dipahamilah oleh semua bapa. Baik, untuk makluman ibu bapa, Alhamdulillah SK Sungai Talam ya, untuk vaksinasi di kalangan guru, AKP, pekerja pembersihan, pengawal keselamatan dan juga pengusaha kantin, semuanya telah full vaksin, full vaksinasi, dan kita tidak mempunyai masalah lah untuk membuka sekolah pada 25 bulan nanti. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pembukaan sekolah fasa 4 ni dia ada 2 peringkat, iaitu peringkat yang pertama dulu untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan pembukaan kelas PPKI pada 4 Oktober.
diikuti dengan kelas prasekolah pada 11 Oktober, ya, di mana PPKI dengan prasekolah ni kapasitinya ialah 100% kehadiran murid. Okey, untuk fasa ketiga, ni murid tahap 1 akan bersekolah pada 25 Oktober, ya, iaitu Isnin depan, okey, secara penggiliran. Okey, dan peringkat yang ketiga ialah murid tahap 2 pada 1 November. Okay. Dan saya dimaklumkan guru kelas telah membahagikan pelajar-pelajar di dalam kelas kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan 1 dan kumpulan 2, dan kami telah mengambil kira tentang kumpulan 1 dan 2 ni ialah untuk adik-beradik, ya. Kalau kata ada adik tahun 1, ada abang di tahun 3, kita pastikan mereka datang pada minggu yang sama. Tetapi jika ada kesilapan, contohnya jika anak tuan-tuan dan puan-puan yang darjah 1 kumpulan 1 dan yang darjah 3 kumpulan 2, tolong maklumkan supaya kita boleh susun semula, ya, supaya memudahkan mak ayah untuk menghantar anak, ya. Begitu juga nanti apabila sekolah buka pada 1 bulan 11, apabila tahap 2 bersekolah, pun kami juga menyusun supaya anak tuan-tuan dan perempuan datang pada minggu yang sama, ya. Contohnya anak tahun 2, tahun tahun 3 dan tahun 6, ya. Kami sudah telah susun, kalau kata kumpulan 1 lah, ataupun kumpulan 2 dan sebagainya. Okey, jika ada kesilapan tolong maklum pada kami supaya kami dapat membantu tuan-tuan dan perempuan supaya dapat memudahkan nak laraskan anak ada pada minggu yang sama. Okey, tuan-tuan dan perempuan, tadi guru kelas ada post dalam grup kelas masing-masing tentang sesi lubat urus kita pada malam ini. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya tidaklah mahu membaca keseluruhan kalau ikut kita ada SOP 3.0 yang dibekalkan oleh kementerian, tetapi kami cuba ringkaskan supaya taklimat kita pada malam ini lebih ringkas, lebih santai dan mudah dipahami. Okey, yang pertama sekali murid perlu hadir pada sebelum 7.30 pagi. Itu biasalah, ya. Sama macam sebelum ini. 1.2 ialah kehadiran murid ditetapkan pada 50%. Ini macam yang saya beritahu tadi lah, ya. Satu kelas akan dibagi kepada dua kumpulan, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okey. 1.3 murid pra dengan peringkat kelas, seperti saya maklum tadi, ya, mereka hadir 100%. Okey. Dan 1.4 macam saya maklum tadi, tahap 1 bersekolah dan tahap 2 pada 1 November nanti. Okey. Asalnya saya nak buat taklimat asing-asing untuk parent tahap 1 dan parent tahap 2. Memandangkan sekolah boleh gunakan GM boleh muat untuk 200 saja. Jadi saya cuba mohon dengan Jabatan Pendidikan Pahang untuk menggunakan tapak Webex ni supaya sekolah cuma sekali saja memberi taklimat kepada ibu bapa. Okey, 1.6, murid diwajibkan memakai pelitup muka. Ya, memakai facial digalakkan. Okey, kalau dalam SOP ni digalakkan juga murid kalau pakai dua lapis face mask. Ya. Jika ada murid yang tertinggal, ya, mungkin terlupa nak bawa sebagainya, tuan-tuan tak perlu risau, pihak sekolah ada menyediakan, ya, pelitup muka untuk murid-murid. Okay, perkara yang ketujuh ialah ibu bapa perlu mengembalikan surat kebenaran menjalani ujian kendiri COVID kepada pihak sekolah melalui guru kelas. Ini telah diedarkan melalui grup kelas masing-masing. Okey, perkara ke-9, murid yang bergejala semasa berada di sekolah akan menjalani ujian COVID. Okey, ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Apabila murid datang ke sekolah, kita akan seperti biasalah, ya, seperti tahun lepas dan awal tahun ini, semasa sesi sekolah secara bersemuka, kita akan mengambil suhu di luar pagar sekolah. Sekiranya suhu murid lebih
37.5 kita akan ambil suhu yang kali kedua dan ketiga. Sekiranya masih tinggi lagi, maka kami akan minta ibu bapa membawa murid balik ke rumah, ya, sebab kita tak nak kita kena patuhlah pada SOP yang telah ditetapkan, ya, suhu 37.5 tidak boleh berada di kawasan sekolah. Okey, seterusnya ialah sekiranya ada murid yang tidak hadir ke sekolah, ibu bapa boleh menghantar surat kepada pihak sekolah ataupun kepada guru kelas untuk makluman anak tidak hadir, dan itu tidaklah menjadi satu kesalahan, ya. Perkara yang ke-11, murid dibenarkan memakai pakaian sesuai. Okey. Ini sebab kita murid-murid ini dah terlalu lama bercuti, mungkin ada murid yang tak muat dah pakaian dia, baju, seluar dah tak muat kan. Jadi tuan-tuan tak perlulah membeli pakaian baru, ya. Jika tak muat baju sekolah, cubalah pakai baju co-curriculum, baju sukan. Jika tak muat juga, boleh pakai pakaian biasa yang sopan lah, yang kemas, yang sopan. Begitu juga kalau kasut dah tak muat, maknanya pakailah kasut lain. Kalau ada kasut sukan, pakailah kasut sukan, ya. Tak perlulah kata tuan-tuan bila nak buka sekolah pada 25 bulan ataupun 1 bulan sebelah ini terpaksa beli baru, pakaian baru, kasut baru dan sebagainya. Okey tuan-tuan, ada apa pertanyaan? Ya, cikgu. Ya. Okey, ya. Assalamualaikum, Cikgu. Salam, ya. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, ya. Okey, saya Nuruddin Muhammad, ayah kepada Muhammad Naim, 2 IR. Okey. Okey, berkaitan dengan 1.110 tadi, 110. Ataupun 10, okey. 1.10. Maknanya hadiran ni biasa ni memang saya pun memang buat surat lah kepada sekolah sebelum pandemik apa semuanya daripada Okey. dulu lagi. Cuma saya nak tanya yang lebih menjurus kepada tanda-tanda macam mengelak daripada COVID lah, tersentuh dengan apa semua ni wabak tu. Jadi adakah ketidakhadiran pada hari tersebut tu dikira hadir dalam kelas yang 190 hari tu? Maksudnya anak Saya nak tanya berkaitan dengan tu. lain putus-putus tuan. Anak tak hadir ni cikgu. Okey. Lain anak yang tak hadir ni atas sebab-sebab kesihatan lah. Okey. Sepatutnya bukanlah kata dia tu COVID, cuma mungkin kerana tadilah SOP apa semua tu dia sebenarnya tidak ada gejala yang kata teruk sangat lah, tapi kebimbangan pihak sekolah dan ibu bapa yang nak mengelakkan daripada terkesan ataupun terjangkit daripada faktor tu. Jadi adakah dengan ada surat daripada ibu bapa tu menunjukkan bahawa anak pada hari tersebut tu hadir ataupun memang tidak hadir? Pemakluman tu. Okey. Saya nak tahu sama ada dia hadir ke sekolah ataupun tidak, itu saja. Okey tuan, terima kasih tuan. Okey, dia macam ni. Murid bila penggiliran ini, contohlah murid kumpulan 1 dengan kumpulan 2 kan. Okey, contohlah pada 25 bulan ni murid kumpulan 1 akan bersekolah dan kumpulan 2 akan berada di rumah untuk menjalani PDPR lagi. Okey. Jika anak tuan berada dalam kumpulan 1, sepatutnya hadir pada minggu itu, tetapi tidak dapat hadir kerana ada masalah kesihatan dan sebagainya. Okey. Dia dikira sebagai murid PDPR, ya. Betul Cikgu Nizam, ya. Dia dikira murid PDPR. Dia akan belajar secara PDPR dan kehadiran pada hari itu dikira tidak hadir. Ya, tidak hadir
Tetapi itu tidak menjadi masalah sebab SOP yang kementerian keluarkan kata jika murid tidak hadir itu bukanlah satu kesalahan, bukan satu kesalahan disiplin. Cuma dia bila tak hadir ke sekolah dia boleh PDPR di rumah. Maksudnya cikgu ni walaupun dia bersemuka pada minggu depan untuk kelas kumpulan 1, tapi kumpulan 2 dia akan bagi kerja untuk buat di rumah. Jadi insya-Allah murid-murid tak akan tertinggal lah. Menjawab soalan saya tu Okey, terima kasih Cikgu. sama. Okey, seterusnya ialah waktu datang ke sekolah. Okey, waktu datang ke sekolah. Baik, saya berada di sekolah Sungai Talam ni di waktu di waktu COVID inilah waktu murid tidak bersemuka, jadi saya tidak nampak suasana sekolah tu. Tetapi bila saya melihat bilangan murid di sekolah Sungai Talam ni ada 1,000 lebih. Okey, pastinya waktu menghantar anak dan mengambil memang sangat padat lah, ya. Tapi untuk pada minggu depan 25 bulan 10 dijangka bilangan murid yang hadir untuk tahap 1 ialah seramai 250 orang. Jadi kami telah membuat satu ketetapan lah ya untuk berapa hantar dan ambil anak, iaitu ibu bapa dikenaki menghantar anak di kawasan yang telah ditetapkan lah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, jalan yang masuk ke pagar utama sekolah tu, itu laluan tu hanya dibenarkan untuk guru dan kaki tangan serta ibu bapa yang ada anak PPKI, anak-anak istimewa. Manakala ibu bapa yang nak menghantar anak prasekolah tahap 1 dan tahap 2 seperti biasa menghantar di tangga di pintu B sebelah atas sana, ya. Dan sebaiknya semasa tuan menghantar anak tu kita kena ikut turn lah ya, supaya selamatlah kawasan tu. Menghantar anak turun, lepas tu dia akan ambil suhu dan masuk ke sekolah, ya. Begitu juga pada waktu balik, ya. Pada waktu balik apabila ibu bapa nak ambil anak, contohlah anak tu ada 2 orang, tahun 1 dengan tapi untuk minggu depan saya rasa tak ada masalah tahap 1 sebab dia balik waktu yang sama pada pukul 1. Tetapi bila tahap 1 dengan tahap 2 bersekolah, dia ada jarak setengah jam, ya. Tahap 1 pukul 1 dan tahap 2 pada pukul 1.30. Jadi saya mengharapkan ibu bapa bila dah ambil anak tahap 1, gerakkan kereta dulu ke hadapan, okey, tunggu jauh sikit pada sekolah, kemudian 1.30 tu baru patah balik supaya kita nak mengurangkan kesesakan di kawasan sekolah. Okey. 2.2 ibu bapa tak dibenarkan turun ke laluan masuk. Ni yang saya maklum tadilah. Ya, di pagar utama tu hanya untuk murid parent yang ada anak PPKI sahaja. Okey. Seterusnya 2.5 ibu bapa tidak dibenarkan menghantar anak yang bergejala. Ni macam yang saya maklum tadilah. Ya, jika anak tu ada bergejala, batuk, demam, sesama, ya, jadi sebaiknya anak tu tidak dihantar ke sekolah lah. Okey, dan 2.6 ialah murid masuk ke kelas dan duduk tempat yang telah ditetapkan oleh guru. Okey, di dalam kelas ni kami telah susun, ya, kami telah susun meja di dalam kelas mengikut arahan daripada KPM lah, iaitu selang satu meja murid akan duduk, ya. Kalau meja depan tu ada 6, maknanya ada murid, kemudian kosongkan meja, kemudian ada murid, seterusnya macam tu lah. Supaya di dalam kelas ni ada ada penjarakan di antara murid-murid. Okey. Kemudian pada waktu rehat sama juga macam sebelum ni tuan-tuan, ya, murid-murid akan makan masih lagi makan di dalam kelas, ya, seperti biasa.
Okey. Ibu bapa boleh menempah makanan dengan dengan pihak kantin melalui WhatsApp grup kantin. Okey. Dan murid juga digalakkan untuk bawa bekalan makanan daripada rumah. Okey. Ni sama macam sebelum ni. Yang 1.0, 2.0 sama. Waktu rehat sama saja. Ya. Uh, sebelum makan basuh tangan, selepas makan, bawa tudung garpu pada rumah dan sebagainya. Tu sama dengan yang sebelum-sebelum ni lah. Tuan-tuan dan puan. Untuk waktu pulang sama macam yang semalam tadi. Okey. Dia bila musim COVID ni tuan-tuan, dia kaedah dia lain sikit. Hantar anak tu lewat tak apa, tapi sebelum 7.30. Tapi ambil tu kena awal. Maksudnya kita tak nak anak tu berada lama di dalam sekolah. Okey. Dan 4.3 adalah mohon kisahlah ibu bapa patuhi SOP. Ini kalau boleh saya mohon ibu bapa tunggu di dalam kereta. Saya faham sebab saya bilangan murid yang ramai, murid beratur di dalam kawasan sekolah, tapi ibu bapa dah ada kat luar. Jadi cikgu kena kenal anak kepada tuan-tuan. Jadi mungkin nanti kita lihat pada hari pertama nanti semasa nak mengambil anak. Tapi sebenarnya kita dah ada pengalaman pada tahun lepas dengan tahun ni kan. Cuma kita cuba nak susun supaya tidak terlalu padat lah masa mengantar dengan mengambil anak. Okey tuan-tuan, ada apa-apa pertanyaan? Tuan GB, saya nak tanya boleh tak? Saya Nazrul Boleh, Syam. boleh. Okey. Tuan, saya nak tanya sekiranya parents tu CC1, adakah kita perlu juga menghantar anak ke sekolah? Kalau parents siswan anak tu tak digalakkan tuan. Okey, Kalau boleh. Mana buat surat kepada guru kelas untuk makluman guru kelas. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya, bila anak kita pergi sekolah minggu pertama contohnya, minggu kedua dia berada di rumah, jadi dia lepas tu sama ke ataupun dia macam lapse seminggu ke? Segi belajar ke? Macam contoh minggu depan anak saya sekolah, minggu kedua dia tak pergi ikut gilir. Okey. Adakah masa dia duduk kat rumah tu silibus tu bergerak lain ke ataupun dia cikgu mengajar 2 kali? Okey, dia silibus tu dia bergerak lain. Maksudnya sebab kita bila bersemuka ni banyak kerja cikgu ni. Yang pertamanya nak kesan murid ni. Ya, sebab kita tak nak ada murid yang tercekik. Betul. Jadinya minggu pertama dengan minggu yang kedua tu memang tak samalah. Biasanya minggu pertama kita bersemuka, cikgu-cikgu akan detect pelajar-pelajar ni ada yang terceceh dan sebagainya. Minggu kedua cikgu akan bagi latihan di rumah dan akan dibincangkan pada minggu yang ketiga tu nanti. Tapi untuk makluman tuan-tuan, kita pun hanya bersekolah tak lama kan, dalam 7 minggu sampai bulan 12 nanti. Jadi kami telah diarahkan oleh pihak PPD untuk mengenal pasti pelajar-pelajar kita ni. Mana yang terceceh sebagainya untuk kita bantu supaya mereka mencapai kalau PBD tu di tahap 4. Tu paling minimum tu. Maknanya cikgu-cikgu ni memang kena bekerja keras lah apabila buka sekolah. Okey, faham. Kita Okey, sama. Cikgu nak tanya. Ada tuan? Ya. Dalam kelas sekarang ni semua lansir semua dah tak ada kan? Ya, semua lansir, alas meja semuanya telah dicabut. Sebab last time anak tu dia mengadu agak panas sampai berdarah hidung. Boleh kita bekalkan kipas ke untuk kelas dia sahaja ke macam mana, boleh ke? Okey.
Untuk pembukaan sekolah ini memang kementerian mengarahkan supaya lansir, alas meja dan sebagainya kain dicabut, tingkap-tingkap dibuka seluas-luasnya dan kipas angin tu dibuka seawal pagi supaya keadaan di dalam kelas tu lebih lebih sejuk lah, maksudnya pengudaraan tu lebih baik lah. Tapi kalau tuan nak bekalkan kipas untuk kelas, tuan boleh berbincang dengan guru kelas. Ya, sebab dalam kelas tu tak silap saya ada 3 kipas saja satu kelas. Okey, terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu boleh minta tolong ulangkan semula pasal SOP untuk penghantaran dan pengambilan pelajar pergi dan balik sekolah. Saya tak berapa faham tadi. Ya, okey. Cikgu, bagi Okey, saya respon yang tu. Okey. Okey. Baik ya tuan, kita ulang balik berkenaan dengan SOP penghantaran murid, penghantaran murid tu. Okey, yang pertama ibu bapa menurunkan anak jagaan di kawasan yang telah ditetapkan. Macam sebelum ni pun masih cara yang sama. Cuma dia tak banyak perbezaan. Cuma saya nak minta sebaik ibu bapa untuk kalau boleh seboleh-bolehnya nak salam anak, nak bagi duit ke benda-benda macam tu kalau boleh selesaikan awal. Lepas tu cuma turunkan anak dan anak tu akan masuk ke lorong yang sebelum yang biasa tu, yang sebelum ni. Dia akan lalu, kalau hujan dia akan lalu ibu bapa dinasihatkan untuk hantar anak di pondok pondok bas yang dekat dengan berhampiran dengan kantin tu. Okey, jadi Biasa. kita Memang dia biasa lah. Follow. Follow atas dia atas ke atas tu. okey. Okey, maksudnya sekarang ni cuma Tak mak baju nak pakai baju biasa. kita cuma nak Dia tak boleh sejuk. tak nak bagi kesesakan di kawasan menurunkan anak-anak tersebut. Okey, seterusnya untuk yang pihak sekolah hanya membenarkan kenderaan staf dan juga ibu bapa yang mempunyai anak PPKI saja yang turun ke bawah untuk menghantar dan ambil anak-anak. Daripada supplier sendiri. Okey, sekiranya suhu yang kita sebelum turun masuk ke kawasan sekolah, kita cikgu-cikgu akan cek suhu murid. Jika ia melebihi 37.5 darjah Celsius, kita akan menasihatkan supaya anak tu balik pulang lah. Okey, sekiranya dia masa kita cek suhu tak ada masalah, bawah daripada 37, sekiranya waktu dia tengah belajar tu dalam kelas tu dia bergejala, jadi cikgu akan menjalankan ujian kendiri COVID tu dan akan memaklumkan apa sahaja keputusan, sama ada negatif ke ataupun positif. Kita akan maklumkan kepada parent untuk tindakan selanjutnya lah. Okey, kalau negatif tu tak ada masalah lah, dia boleh terus sama ada dia boleh terus belajar ataupun kalau dia sesama berpanjangan tu, kita akan minta parent nak ambil bawa balik. Okey, saya harap tuan boleh dapat menjawab soalan tuan tersebut. Baik, okey. Menjawab soalan, semasa penghantaran, okey, ibu bapa perlu lebih kurang seolah-olah drive-thru sahajalah. Ya, betul. Anak turun, okey, kereta jalan. Suatu pengambilan anak pulang pada sekolah, ibu bapa boleh menunggu di luar di bus stop atas tu ke, ataupun ibu bapa hanya kena drive-thru juga?
Okey, macam ni tuan. Ibu bapa waktu pulang, ibu bapa boleh menunggu di bus Boleh stop. tak minta mencela, boleh tak minta yang tak berkenaan tu tolong tutup speaker, tutup mikrofon. Oh, tua. Okey, saya sambung ya. Apa berkenaan dengan pulang tadi kan? Okey. Okey, berkenaan dengan pulang tadi, ibu bapa boleh menunggu anak-anak di hentian bas tu. Tapi saya minta kerjasama ibu bapa untuk jaga SOP lah. Itu saja. Maksudnya macam sebelum-sebelum ni pun kita buat cara yang sama. Bila kalau anak tu tak parent tak nampak anak boleh beritahu cikgu dan cikgu akan memaklumkan kepada guru yang ada dekat di bawah kemah ataupun di kantin untuk kita sebutlah nama anak tu supaya dia naik ke atas untuk itulah untuk balik lah, untuk pulang. Okey, baik, faham cikgu. Terima kasih banyak cikgu atas penerangan. Okey, sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya pasal pakaian sekolah anak. Saya masuk lewat jadi tak dengar tadi pasal pakaian. Okey, tentang pakaian anak tu, pakai baju sekolah tu kan. Kalau kata baju sekolah tu masih muat, boleh pakai baju sekolah. Tetapi sekiranya dah terlampau ketat dan sebagainya, anak boleh pakai baju PJ atau baju koko lah. Ya. Tetapi jika baju PJ, baju koko tu pun tak muat juga, jadi anak-anak boleh pakai baju biasalah, yang sopan lah. Kasut Dan wajib. kasut pun macam tu juga. Kalau kata kasut sekolah tak muat, pakailah kasut sukan. Ya. Jika ada kat rumah lah. Okey, baik cikgu. Terima kasih. Okey, sama. Cuma tadi saya tambah yang waktu balik tadi, bila 11 hari bulan 1 hari bulan 11 nanti, apabila ke semua murid ada ke sekolah tahap 1 dengan tahap 2, jadi situ kita akan ada murid lebih kurang 500 orang sebab dia secara penggiliran. Jadi kalau ibu bapa yang ada murid tahap 1 dengan tahap 2 tu, kalau dah ambil anak tahap 1, jadi tuan gerak dulu kereta ke depan supaya dia tak bertambah sesak lah di kawasan sekolah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya dah ambil satu inisiatif berbincang dengan pihak PIBG, ya, YDP dengan AJK PIBG yang baru, dan kami tengah merancang untuk menambah bilangan tempat menunggu murid, ya, di atas tu, dan juga menambah bilangan tangga untuk murid lalu. Sebab sekarang ni kalau kita lihat di sekolah tu laluannya hanya ada 2 je. Satu di kantin dan satu lagi ada di depan pagar sekolah. Jadi kalau dengan kapasiti murid 500 atau 1000 orang nanti memang agak crowded lah kan, tak mencukupi. Jadi insya-Allah dengan kerjasama PIB nanti kita akan tambah bilangan tangga dan juga tempat menunggu tu untuk keselesaan murid-murid dan ibu bapa jugalah. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, dan yang terakhir tuan-tuan, peringatan mesra dan tanggungjawab bersama. Okey. 5.1 memberi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan waktu pulang tadi tu, saya minta penerangan pasal murid-murid yang menaiki van. Tidak di penerangan kat sini. Saya melihat kalau ibu bapa datang ambil anak masing-masing, okey lagi lah, tapi pada driver bank nak cari 10 atau 12 orang murid yang balik ketika itu agak sukar. Ya, betul. Minta diberi perhatian juga, minta pandangan cikgu dia sendiri tuan. Betul tuan. Tahun 1 sendiri pun rasanya terpinga-pinga tu. Ya. Kita cari anak kita seorang tak apa, tapi driver van nak cari anak orang yang nak cukupkan 10 orang. Tak sukar lah. Ya, betul. Waktu sesak macam minta cikgu bagi pandangan atau okey, boleh. Cikgu Nizam, macam mana Cikgu Nizam? Okey, saya respon soalan tu. Okey, sebelum ni pada awal tahun itu hari, pihak
driver pengusaha bas sekolah tu, dia akan turun ke ada sebahagiannya dia turun ke kemah tu di luar pagar tu, dia uh, bacakan nama murid tu pihak sekolah pun dah memang arahkan akan minta murid untuk yang naik bas sekolah berada di kawasan kemah di luar pagar sekolah tu. Okey, dia orang akan berkumpul di situ. Apabila van dia orang sampai je, driver tu ada yang turun ke mana, ke dekat dengan kemah tu untuk panggil murid yang naik van dia ataupun bas yang dia orang naik itulah. Okey, jadi benda tu saya tengok yang awal tahun itu hari kalau nak ikutkan tak ada masalah pun. Jadi sebab tu saya masih mengekalkan cara yang sama. Cuma itu hari memang ada permintaan daripada pihak bas sekolah van untuk dia turun. Kita tak benarkan sebabnya bimbang keselamatan murid-murid ni. Sebabnya pada waktu pulang tu juga murid-murid yang akan ke pusat jagaan transit tu dia akan berjalan kaki melalui jalan yang turun ke bawah tu. Okey, jadi sebab tu kita tak benarkan dia orang turun. Dia orang akan ambil murid yang naik van tu sama macam mana parent lain ambil lah. Okey, Ego, terima kasih di atas perhatian tersebut. Satu lagi, kalau hujan tu macam mana? Sebab saya pernah melihat sewaktu hujan tu agak pecah-kacir sikit lah bagi pemandu-pemandu yang bawa van untuk budak-budak ni. Ya. Okey, sekiranya waktu hujan tu cuma kita tak boleh nak maksud saya macam mana nak cakap, kita punya tempat menunggu tu sangat-sangat terhad. Macam Gusa bagi tahu tadi, kita ada berbincang dengan kita ada berbincang dengan PIBG untuk buat penambahbaikan untuk kita sambungkan kawasan berbumbung daripada bus stop yang di kawasan pintu pagar utama ke bus stop yang ada di kantin. Tapi benda tu memerlukan masa lah sikit dan juga dana untuk kita buat projek laksanakan benda tu. Tapi setakat ni baru perbincangan awal. Cuma kita akan berbincang lagi dengan lebih dalam lagi, lebih detail lagi dengan pihak YDP Pak ABG untuk kita sama-sama usahakan kemudahan tersebut lah. So untuk yang terdekat ni sekiranya ialah memandangkan sekarang ni kita tengok waktu pagi tu hujan kan. Jadi kita sebenarnya saya membuka ruang pada ibu bapa jika ada cadangan untuk penambahbaikan sekolah sebenarnya. Tapi untuk peringkat awal ini yang kami bincangkan ialah jika hari hujan, murid akan turun dekat tangga yang dekat kantin tu. Ya. Mungkin nanti guru-guru yang bertugas akan membantulah dengan menyediakan payung untuk anak-anak dan tuan-tuan. Itulah satu lagi pihak pengusaha bas sekolah ataupun van tu dia boleh maklumkan kepada cikgu yang bertugas di yang ada kat situ van yang mana, van siapa, yang saya ingat Ibu Ayu dengan Uncle apa yang murid cakap Uncle Ismail ke apa. Maksudnya bila dia maklumkan van van siapa yang bergerak tu, cikgu akan maklumkan pada anak murid supaya yang menaiki van tersebut berkenaan akan naik untuk pulang lah. Baik, Cikgu. Kalau budak-budak dikumpulkan di Kenepi sebelum
van datang saya kira dah cukup membantu untuk pemandu-pemandu yang bawa murid-murid lah. Cuma je kita risau masa hujan tu lah, tapi sudah kita tahu tadi. Apa saya faham lah cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Saya ada komen sikit, ada idea sikit. Untuk yang bas tu, kenapa tak kita kumpulkan murid-murid ni pada satu tempat dulu, right? Dan ada communication between guru. Contohlah, bas ni berkumpul dekat dewan ni, bas ni berkumpul dekat dewan sini. Okay, so maknanya kalau katakan bas sekolah tu sampai, communication between yang guru yang ada dekat atas sana dengan guru yang berkumpul dekat dewan sana akan communicate. Contohnya ada walkie-talkie ke apa ke, hello bas TA dah sampai, okay, guru-guru ni akan, okay, murid-murid boleh pergi terus di sana instead of satu macam tu. Itu saya punya pandangan lah. Sebab saya tengok yang sekolah-sekolah, contoh sekolah Cina yang dekat dengan IM14 sana, kan, diorang buat macam tu. Walaupun parent ada yang ambil, diorang dah ready. Sebab saya tengok masa diorang ambil anak murid diorang tu lebih teratur. Maknanya parent menunggu dalam kereta beratur. So maknanya parent, anak-anak dah tahu dah. Itu pandangan saya lah. Okey, saya saya respon sikit pada apa yang pandangan tuan tu. Itulah yang pihak sekolah sebenarnya telah lakukan. Kalau hari tak hujan tu, kita akan letak murid yang menaiki bas tu di kawasan kemah di luar pagar tu. Dan biasanya akan ada cikgu yang berada di pondok bas tu untuk supaya parent boleh maklumkan kepada cikgu tersebut sama ada individu ataupun pengusaha bas tu untuk panggil murid-murid yang berkenaan lah. Okay, tuan, tapi tu cadangan yang baik lah. Maknanya kita akan kena pasti mana murid yang menaiki van, menaiki bas tu untuk kita kumpul setempat sebelum kita gerakkan nantilah. Ya. Terima kasih tuan atas pandangan tu. Dan ada cadangan daripada ibu bapa yang meminta kita meminta bantuan rela untuk kawalan lalu lintas. Itu pun satu cadangan yang baik. Ya. InsyaAllah kita akan usahakan, ya, supaya perjalanan sekolah untuk waktu datang dengan waktu balik berjalan dengan lancar dan mengikut SOP yang ditetapkan. Sebab saya pun sebagai pentadbir sekolah agak risau sebab pemantauan daripada pihak penaziran, pada KPM dan sebagainya, dia akan memerhati SOP yang kita jalankan. Ya, dia tengok tata cara macam mana murid ada ke sekolah dan macam mana cara murid balik ke sekolah semasa ibu bapa hantar dan ambil. So insyaAllah tuan-tuan, terima kasih atas cadangan. Kami akan cuba berusaha dengan pihak rela untuk bantuan semasa awal pagi dengan pada waktu balik. Dan ada juga yang bertanya tentang pemeriksaan diri COVID secara berkala untuk mengelakkan berlaku jangkitan. Okey, dalam SOP 3.0, yang pertama kita dah maklum kepada guru-guru, pekerja, staf dan warga sekolah, ya, tentang SOP. Yang pertama tengok diri, kalau kata bergejala, demam, semua sebagainya, mereka tidak tidak perlu hadirlah ke sekolah bertugas. Okey. Dan bila hadir ke sekolah, cikgu-cikgu dan pekerja sama saja SOP-nya, iaitu mesti mengambil suhu di luar pagar. Itu yang SOP yang ditetapkanlah oleh pihak kementerian. Okey tuan-tuan, ada lagi? Assalamualaikum. Ya. Jalan dulu ramai. Okey, saya nak tanya dua perkara. Yang pertama berkaitan anak yang balik dengan jalan kaki, adakah dia menunggu dalam kemah yang di luar ataupun yang di dalam? Okey, yang kedua, adakah anak yang jalan kaki tu kalau parents dia tak sampai lagi, dia boleh balik sendiri ataupun sehingga parents sampai baru dia boleh bergerak? Itu je. Terima kasih tuan.
Okey Puan, saya nak tanya, anak tu tahun berapa tu? Tahun 3 dan 6. Okey. Dia macam ni, kalau kita kalau tahap 1 tu saya tak tergamak untuk dia minta dia balik berjalan sendirilah. Maksudnya saya payah sikit untuk saya lepaskan anak puan tu untuk berjalan sendiri. Kalau dia seorang-seorang, kalau dia ada abang atau kakak dia di tahap 2, saya rasa bagi saya yang tu tak ada masalah lah. Jadi lebih kalau dia lebih baik kalau tunggu parent datang lah. Untuk makluman semua ibu bapa ya, tempat menunggu yang pihak sekolah ada, kita tempatkan dia ada 3 tempat. Yang pertama sekali di luar pagar sekolah tu ada satu kemah. Lepas tu yang keduanya berhampiran dengan betul-betul dekat dengan pondok pengawal keselamatan tu, dan yang ketiganya di kantin. Okey, untuk murid yang transit kasih sejati tu, kita ada satu kemah khas untuk dia orang untuk murid ni berkumpul, dan cikgu-cikgu daripada transit tu, pusat jagaan tu akan menguruskan murid yang murid yang akan pergi ke transit tu sendiri. Jadi kalau kata macam saya cakap tadi lah, untuk menjawab soalan puan tu, boleh kita benarkan untuk dia balik berjalan kaki sendiri sekiranya yang pertama sekali dia ada teman ataupun abang atau kakak ke, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau seorang-seorang tu pihak sekolah tak itulah, tak kita akan kita tak bagi lah. Okey, baik cikgu, faham. Terima kasih. Cikgu, Okey. yang bergejala di sekolah tu, siapa yang lakukan? Siapa yang buat nanti? Adakah dia dah safe ke macam mana? Okey, untuk murid yang bergejala ketika di sekolah tu, kita pihak sekolah ada melantik melantik jawatankuasa untuk menguruskan ujian kendiri tersebut. Okey, jadi jawatankuasa tersebut bila dah buat, dia akan maklum kepada guru kelas akan maklum kepada ibu bapa segala keputusan sama ada negatif ataupun positif. Sekiranya positif, okey, pihak sekolah akan call parent, okey, hubungi parent untuk parent bawa anak tu ke klinik untuk mendapatkan rawatan lanjut lah. Okey, jadi sekiranya negatif, pihak sekolah pun akan menjalankan bagi tahu parent untuk sekadar memaklumkan sama ada di situ, kalau negatif dia ada 2, sama ada kalau dia batuk sekala tu, kita consider untuk dia stay kat sekolah. Kalau kata dia sesama, dia batuk berpanjangan, kita nasihatkan suruh minta parent ambil bawa balik lah. Okey cikgu, maknanya ada cikgu yang terlatih lah nak buat sampel test tu. Setakat ni ada. Okey, terima kasih. Tuan, saya nak tanya satu lagi pasal yang ujian sendiri guru-guru tu. Okey, teruskan. Hello, dengar tak ni? Dengar ya? Okey, teruskan. Saya cuma nak tahu kalau katakan guru-guru ada buat macam RTK ataupun ujian kendiri, berapa kali kekerapan guru akan buat RTK? Contohnya dalam seminggu ke, dalam 2 minggu ke, macam mana? Okey, setakat ni arahan daripada pihak kementerian sendiri, dia hanya jalankan untuk murid yang bergejala di sekolah sahaja. Untuk yang kita panggil Astagfirullahalazim. Untuk buat
Cikgu, bukan murid tau. Saya tanya guru. Oh, Kalau guru. guru tu, ya. Kalau murid tu, itu susah kita nak check parent dia macam mana ajar RTK ke, berapa kekerapan tu masalah tu. Okey. Kalau guru, saya dimaklumkan guru dinasihatkan untuk buat 2 minggu sekali kalau tak salah saya. Kalau saya salah, tolong betulkan guru saya. Setahu saya untuk guru yang dah dapat full vaksin, dia tak perlu buat ujian RTK, kecuali jika di sekolah itu ada guru yang tidak mengambil vaksin, ya. Yang bagi sekolah yang ada cikgu yang tak ambil vaksin, jadi cikgu tu mestilah mengambil ujian RTK, tak silap saya setiap 3 hari sekali. Tapi untuk Sungai Talam, alhamdulillah semuanya 100% telah mengambil vaksin. Okey tuan, menjawab ya? Menjawab. Tapi kalau katakan guru tu dah fully vaksin, dia tak semestinya dia bukan pembawa COVID. So itu pandangan saya lah. Sepatutnya maknanya cikgu ataupun guru-guru ataupun staff ke jaga kat sana, dia kena selalu, bukan selalu lah, maknanya ada jadual berkala untuk buat RTK. Sebab kita tak boleh nak stop guru, kadang-kadang guru balik kampung, perjalanan ke mana-mana. Dia dah sekarang ni dah jadi macam sporadik, kita tak dapat pasti. So it's the best that guru sendiri, sebab kita nak elak daripada fitnah kepada guru dengan staf-staf kat situ kan. Ya, betul. Kalau pelajar tu kita tak boleh nak buat apa. Kalau contohnya pelajar ada 200, takkan kita nak paksa pelajar atau parent tu sendiri akan buat RTK. Tapi untuk kita nak elak daripada fitnah dari pihak guru ataupun daripada staf-staf yang berkaitan dengan sekolah tu. So maknanya kalau ada seminggu sekali ataupun sepatutnya seminggu sekali lah ke buat RTK untuk buat tu. Kalau 2 minggu tu jarak dia tu terlampau panjang sangat. Itu pandangan saya lah tuan. Ya, okey tuan. Terima kasih tuan. InsyaAllah tuan, saya panjangkan nanti kepada saya sebutannya lah dengan PPE atau jabatan untuk maklumat inilah. Assalamualaikum, saya Dr. Azam. Actually saya nak tolong menjawablah bagi pihak sekolah. Kalau di aspek dari segi pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi sama ada DCT, bagi mana-mana petugas pekerja yang telah fully vaccinated, dia tak perlu pun buat pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala ni hanya untuk yang unvaccinated ataupun partially vaccinated. Dan kalau sesiapa yang ada simptom bergejala dan dia diminta untuk buat pemeriksaan. Itu apa kita punya arahan lah. Jadi tiada arahan untuk pemeriksaan berkala bagi petugas-petugas yang dah vaccinated. Itu jawapan saya lah. Bapak, boleh tak ada nak pakai burger? Banyak dengar benda lain tu daripada jawapan daripada pihak sekolah. Okey tuan, ada yang bertanya tentang penggiliran anak. Okey, saya cerita macam ni. Okey, untuk 25 hari bulan ini, murid tahap 1 akan masuk. Okey, yang akan bersekolah pada 25 hari bulan ni adalah kumpulan 1. Okey, sebelum ni kami dah susun dah yang adik-beradik tu untuk tahap 1 dengan tahap 2. Kalau kata ada abang tahap 2, maknanya dia akan sama dengan adik dia. Kalau adik tahap kumpulan 1, abangnya pun akan kumpulan 1. Okey. Jadi untuk 25 hari bulan ini yang akan bersekolah dulu ialah kumpulan 1 tahap 1. Okey. Pada 1 hari bulan 11 nanti yang akan bersekolah ialah kumpulan 2 tahap 1 dan kumpulan 2 tahap 2. Supaya dia sama dua-dua. Dan pada minggu seterusnya nanti yang bersekolah ialah murid kumpulan 1 tahap 1 dan kumpulan 1 tahap 2. Dia macam tu, dia kumpulan tu sama. Supaya adik-beradik tu dia datang serentak ke sekolah. Boleh ya penjelasan tu?
Boleh jelas cikgu, jelas. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey, untuk yang seterusnya, ya. Apa tu? Suara saya ni. Ada tak ada ya? Okey, untuk seterusnya ni 5.1 ni kita sama-sama lah memberi kesedaran dan kefahaman dan juga ingatan kepada anak ya tentang penjarakan fizikal ya. Guru-guru juga pada awal pagi dan juga sebelum balik akan sentiasa mengingatkan murid-murid kita tentang penjarakan fizikal tentang SOP ya. Okey, 5.2 kita nasihatlah pada anak-anak supaya tidak berjabat tangan, bersalaman ataupun bersentuhan antara satu sama lain ya. Dan guru-guru juga sebenarnya kalau di PPKI itu kita bekalkan sarung tangan lah ya, sebab murid PPKI ini dia lain sikit. Jadi guru-guru terpaksa memakai sarung tangan lah untuk menyentuh murid. Okey. 5.3 sentiasalah kita mengingatkan anak kita mengamalkan kebersihan ya sebelum dan selepas makan. Okey, 5.4 kita galakkan ibu bapa menghantar sendirilah. Ini bagi inilah seperti tadi yang kita cerita ya. Okey. Okey tuan-tuan, saya rasa itu saja. Ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita akhiri sesi kita hari ini? Cikgu, saya nak tanya sikit. Ya, boleh. Mengenai PDPR, macam saya sebagai isteri bekerja kan, jadi anak duduk dekat transit lah. Macam mana? Sebab kita pun tak sempat nak follow PDPR tu. Okey. Baik, untuk PDPR nanti, contoh anak tuan tahap 1 ya? Ya, tahap 1. Okey, untuk tahap 1 pada minggu depan, okey, anak yang kumpulan 2 akan PDPR di rumah. Jadi cikgu ni akan bekalkan latihan, akan send ke dalam grup kelas. So cikgu tak akan buat Google Meet dah masa tu sebab dia terpaksa fokus di dalam kelas. Untuk yang di rumah kita akan bekalkan latihan kepada murid-murid. Jadi kalau ibu bapa bekerja, kita minta bantulah ibu bapa pada sebelah petang atau malam tu tolong bagi pada anak ya, supaya anak tak tertinggal dengan latihan yang diberi oleh guru. Boleh tuan ya? Okey, boleh. Sebab sebelum ni kita ada pakai GM dan sebagainya, tapi bila dah bersemuka, separuh bersekolah, separuh lagi di rumah. Jadinya yang di rumah tu secara PDPR kita bagi bentuk latihan sahaja. Okey. Saya rasa mudahlah macam tu sebab kalau Google Meet ni susah sikit lah. Betul. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Boleh saya minta SP Norina untuk saya mohon SP Norina untuk bagi sedikit penerangan trafik. Ya, silakan doktor, silakan. Okey. Ada puan? Okey, puan. Ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati cikgu guru besar lah. Ahli YDP PIBG dan juga ibu bapa lah. Saya ASP Norina binti Udin. Saya ini selaku AJK Keselamatan dalam PIBG. Saya rasa dah jelas dah tadi cikgu pun dah terangkan macam mana prosedur menghantar anak, mengambil anak, kawasan mana tempat menunggu, di mana tempat yang tak boleh menunggu. Cuma saya nak ingatkan satu perkara lagi. Diminta parents yang hantar anak tu ataupun mengambil anak, jangan buat U-turn di depan sekolah lah. Ya. Diminta lajak ke kalau yang daripada Sempang 3 tu lajak terus ke lepas masjid tu baru buat U-turn lah. Sama jugalah kalau yang daripada belah masjid tu minta ke depan sikit lah baru buat U-turn. Sebab benda ni pun, ketetapan ni pun telah dibuat sejak
2-3 tahun lepas jugalah kan, bagi mengelakkan ada berlakunya kemalangan. Sebab kita sendiri faham kan, kadang budak-budak ni bila nampak parents je, dia dah tak pandang lah kiri kanan dah, dia main lari je dah. Jadi kita selaku ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita ni semua selamat, jadi minta jangan kita buat U-turn di depan kawasan sekolah tu lah, terutama di apa bus stop tu, dengan di tempat yang dekat kantin tu lah, dekat Gajah Menyusu tu, kat situ minta lajang sikit, baru buat U-turn lah. Dan juga menjaga had kelajuan kenderaan. Kereta mungkin tak laju lah kalau dalam keadaan sesak, tapi dari segi motor lah minta sentiasa alert lah, dan sama-sama kita menjaga SOP dan juga keselamatan untuk anak-anak kita. Itu je lah peringatan saya untuk kali ni. Ya, aku salah. Ya. Masuk Mina. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Kalau hantar anak drive thru kan? Betul. Okay, lepas tu anak tu dia akan cek suhu. Lepas tu kalau dia 37 ke atas, dia nasihatkan untuk balik lah kan? Ya. Lepas tu, sedangkan kita dah, mak ayah ni dah bergerak dah. So macam mana tu? Oh, okey, faham. Sebaiknya bila anak tu turun dari kereta mak ayah, dia terus cek suhu. So di situ kita confirm di situ, baru mak ayah jalan. Tak boleh drive thru maknanya, betul tak? Yalah, kita ambil masa sikit lah, beberapa second kan, mana budak turun kereta. Tapi kita ada banyak alat lah untuk mengambil suhu. Jadi rasa saya tak ada masalah rasanya untuk tindakan awal tu. Okey. Terima kasih penjelasan. Satu lagi berkenaan yang van sekolah tadi tu, saya nak cadangan lah. Why not buat satu kad? Satu van ni kad dia sekian-sekian, warna sekian-sekian. So dekat van tu pun sampai juga kali sama. Jadi budak-budak ni dengan warna tu dia lebih visualize sikit lah. Betul tak? Yes. Betul tuan. Terima kasih tuan atas pandangan tuan. Cadangan je lah. Ya, betul. Jadi itu akan memudahkan nanti untuk pengurusan waktu balik kan? Ya, betul. Mudah sangat lah pada saya sebab budak lebih dia kena warna kan. Ya. Okey tuan, terima kasih. Berkenaan ada soalan bertanya pada ruangan cek tu tentang face shield. Face shield tu tidak diwajibkan pada murid-murid untuk pakai, cuma digalakkan. Jadi kalau murid tu tidak ada face shield, memadailah dengan memakai face mask. Ya. Ada lagi ke cikgu? Okey, sementara tu saya nak menjemput YDP Pak ABG kita untuk memberi kata-kata nasihat ke ataupun ada sesuatu ucapan dia nak sampaikan. Silakan Dr. Nur Azam. Dr. Nur Azam ada lagi tak? Ya, ada. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru Besar dan semua JPK dan guru-guru dan AJK PIBG dan para ibu bapa. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan. Jadi pertama kali saya nak ucapkan terima kasih pada pihak sekolah kerana memberikan penerangan sebegini kepada ibu bapa, dan dengan ini penjelasan ni ibu bapa akan lebih fahamlah perjalanan sekolah. Jadi diharapkan talimat seperti begini boleh dijalankan secara lebih keraklah berkala, dan sekiranya ada perubahan-perubahan yang penting jadi boleh diadakan lagi lah supaya ibu bapa lebih alert dan lebih aware lah perubahan-perubahan ni. Dan juga dan saya nak minta kepada para guru, ibu bapa untuk memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada kepada pihak sekolah, dan kita pihak PIBG akan
bersama-sama berusahalah membantu pihak sekolah untuk melancarkan perjalanan dan memberikan keselesaan kepada anak-anak kita yang bersekolah di Sungai Talam ni. Jadi seperti mana yang saya telah guru besar telah jelaskan, antara yang kita akan cuba selesaikan adalah kawasan menunggu dan tangga. Jadi diharapkan kepada mana-mana ibu bapa yang ada boleh membantulah, okay? Jadi boleh berhubung dengan pihak BRBG dan ataupun pihak sekolah, ya. Kita harapkan yang gitulah. Itu sajalah Tuan Guru Besar dan semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni tengah camping ni. Okey, Guru Besar ada lagi nak sampaikan? Okey, ada saya terbaca satu pertanyaan daripada ibu bapa ni, bagaimana kaedah nak sampaikan maklumat yang berkaitan lalu lintas kepada mereka yang tak hadir pada malam ni. Okey. Untuk taklimat malam ni saya ada rekod, saya cuba untuk muat naik ke laman Facebook sekolah. Jadi mana-mana parent yang tak hadir tu boleh tengok dekat laman Facebook sekolah tu lah. Okey, slide yang disampaikan oleh Tuan Guru Besar sebentar tadi. Okey. Maklumat tu saya ada minta guru kelas sebarkan dalam grup guru kelas masing-masing yang berkenaan dengan sesi libat uruh ni. Assalamualaikum. Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, kuat sikit Puan. Tak berapa kurang jelas. Saya nak tanya, kalau macam anak saya transit di Tadika Kasih, Okey. dengar? Okey. Nanti lepas pada dia balik sekolah, keluar daripada kelas, dia akan terus ke kemah dekat Padang ataupun kena berkumpul dekat kantin ke dekat Dewan? Okey, untuk ibu bapa yang menghantar anak-anak ke transit Kasih Sejati tu, okey, mereka akan keluar bersama-sama murid lain dan akan menunggu di kemah yang panjang tu, tapi kemah tu pihak sekolah dah alihkan ke bahagian luar pagar tu. Jadi biasanya cikgu-cikgu yang menguruskan murid-murid untuk ke transit tu dia datang lebih awal sebelum murid keluar dia dah ada. Jadi murid ni nanti dia akan terus saja ke kemah yang telah disediakan tu. Kemah tu berada di mana? Sebelum ni dekat Padang tu. Okey, sebelum tu kat Padang kan? Okey, sekarang ni kita dah alih ke luar dekat kawasan TAR tu. Tempat yang sebelah yang guard tu. Ya betul. Tapi dia seberang sana, di sudut seberang sana. Berhampiran juga dengan Tapi masa murid keluar daripada kelas, dia terus berseorang yang pergi ke kemah ataupun ada yang cikgu guide dekat kelas tu? Cikgu akan sentiasa berada di kawasan pagar, cikgu-cikgu yang bertugas tu lah, di kawasan pagar utama tu. Dan di kawasan pagar utama, dekat kantin, dekat bus stop dan dua-dua bus stop tu biasanya cikgu ada. Maksudnya saya pesan dekat anak saya terus ke kemah yang Tadika lah. Ya saya. Sebabnya biasanya cikgu-cikgu anak pergi kat pagar tu nanti tanya cikgu, kalau untuk ke transit minta cikgu arahkan dia ya betul. Ya betul. Okey, saya faham. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa itu sajalah kot. Cuma Gusa ada apa-apa lagi nak sampaikan? Okey, saya bagi pihak warga sekolah mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk taklimat pada malam ini. Dan salam perkenalan sekali lagi kepada saya tuan-tuan. Cara saya mudah saja tuan-tuan. Saya membuka ruang
ya untuk tuan-tuan dan puan-puan memberi pandangan, pendapat ya kepada pihak sekolah untuk penambahbaikan. Ya, jika ada tuan-tuan bolehlah ya menghubungi saya ataupun guru penekanan di sekolah untuk kita berbincang ya bagaimana nak menambah baikkan untuk tambah baik di sekolah Sungai Talam. Ya, terima kasih banyak tuan-tuan. Saya mohon maaf lah atas kekurangan dalam sesi taklimat pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan. Ya, terima kasih. Okey, jadi saya tamatkan sesi taklimat ni untuk untuk bagi ibu bapa yang tak dapat nak join taklimat ni, saya cuba untuk uploadkan ke Facebook sekolah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua ibu bapa atas kerjasama yang telah diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Atas Terima kasih. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.